Ini adalah contoh alat pemadam kebakaran ringkas yang dihasilkan oleh para pelajar. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan alat pemadam kebakaran ini biasanya bahan-bahan yang boleh didapati di dalam rumah anda. Apakah kepentingan alat pemadam kebakaran? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Noraini dan dalam video kali ini saya akan mengajar anda Sains Tingkatan 4. Baiklah murid-murid, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 1 iaitu langkah keselamatan dalam makmal. Baiklah, kita akan teruskan kepada standard kandungan 1.3 pemadam kebakaran. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak berkomunikasi mengenai jenis pemadam kebakaran. Yang kedua pula, nak menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Dan yang ketiga, nak menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Sekarang mari kita lihat jenis pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Terdapat 4 jenis alat pemadam kebakaran yang biasa digunakan. Alat pemadam kebakaran dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Sekarang, mari kita lihat jenis pemadam kebakaran. Terdapat 4 jenis pemadam kebakaran. Yang pertama adalah jenis air. Warna label adalah merah. Alat pemadam kebakaran ini digunakan untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan juga kayu. Jenis pemadam kebakaran yang kedua adalah jenis buih. Warna labelnya adalah krim. Jenis buih digunakan untuk memadamkan kebakaran melibatkan bahan seperti kayu dan kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. Jenis pemadam kebakaran yang ketiga adalah jenis karbon dioksida. Warna labelnya adalah hitam. Jenis pemadam kebakaran ini digunakan untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan juga wap.
Jenis pemadam kebakaran yang keempat adalah serbuk kering. Warna labelnya adalah biru. Jenis pemadam kebakaran serbuk kering digunakan untuk memadamkan semua jenis kebakaran. Kebakaran boleh dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan bahan api yang terbakar. Alat pemadam kebakaran perlu digunakan berdasarkan potensi punca-punca kelas kebakaran yang dikenal pasti di sesuatu bangunan atau kawasan. Mari kita lihat jenis kebakaran. Jenis kebakaran kelas A. Kebakaran yang melibatkan bahan api mudah terbakar, jenis pepejal, kecuali logam, seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan adalah alat pemadam kebakaran air, buih dan juga serbuk kering. Jenis kebakaran kelas B. Kebakaran yang melibatkan cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnish dan juga lain-lain. Jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan adalah buih, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Jenis kebakaran kelas C. Kebakaran yang melibatkan gas seperti gas LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan adalah serbuk kering dan karbon dioksida. Jenis kebakaran kelas D. Kebakaran yang melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan adalah serbuk kering. Jenis kebakaran kelas E. Kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan adalah serbuk kering dan juga karbon dioksida. Jenis kebakaran kelas F. Kebakaran yang melibatkan lemak dan juga minyak masak. Jenis alat pemadam kebakaran yang boleh digunakan adalah serbuk kering dan juga karbon dioksida. Selain daripada 4 jenis alat pemadam kebakaran yang kita lihat tadi, terdapat juga alat pemadam kebakaran yang lain. Alat pemadam kebakaran lain yang digunakan adalah seperti pemadam kebakaran jenis ABC, selimut kebakaran, pasir dan juga air. Pasir boleh digunakan untuk memadam kebakaran awal. Air pula boleh digunakan untuk memadam kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada minyak. Sekarang mari kita lihat pemadam api ABC. Pemadam api ABC boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran yang disebabkan logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Pemadam api ABC tidak berbahaya kepada manusia dan juga haiwan dan juga tidak mencemarkan tanah. Pemadam api ABC mudah diselenggara, sekurang-kurangnya sekali setahun. Kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justru menghalang api daripada merebak semula.
Selimut kebakaran. Selimut kebakaran diperbuat daripada dua lapisan gentian kaca. Selimut kebakaran mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Selimut kebakaran memadamkan api pada badan manusia dengan menyelimuti badan mangsa. Ini adalah cara bagaimana menggunakan selimut kebakaran. Sebenarnya, selimut kebakaran menghalang kemasukan oksigen yang membantu proses pembakaran. Dan ini menyebabkan api akan terpadam. Sekarang mari kita lihat kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Yang pertama, tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Yang kedua, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Pastikan anda berada pada jarak kira-kira 2 hingga 2.5 meter dari api. Yang ketiga, tekan pemicit atas alat pemadam. Seterusnya, yang keempat, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Ini adalah senarai semak ringkas panduan keselamatan kebakaran. Yang pertama, memasang alat pengesan asap. Elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil atau tanpa pengawasan. Gunakan mentol yang sepadan dengan wad lampu. Elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Letakkan mancis atau pemetik api di tempat yang tinggi supaya tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Biasanya, beberapa alat pemadam kebakaran disediakan dan ditempatkan di sekitar sekolah. Namun begitu, adakah alat pemadam kebakaran yang ada di sekolah anda dapat berfungsi dengan baik sekiranya berlaku kebakaran? Bagaimanakah anda dapat membuat audit alat pemadam kebakaran di sekolah anda? Yang pertama, sila semak jenis pemadam kebakaran. Kemudian, lihat tarikh luput yang terdapat pada alat pemadam kebakaran di sekolah anda. Kemudian, semak meter tekanan. Pastikan jarum berada pada bahagian hijau pada meter tekanan. Kemudian, lihat bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis dan juga semak lokasi alat pemadam kebakaran dalam pelan laluan kecemasan di sekolah anda. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, nyatakan dua jenis alat pemadam kebakaran. Jawapannya adalah pemadam kebakaran jenis buih dan juga pemadam kebakaran jenis karbon dioksida. Soalan yang kedua, bagaimanakah selimut kebakaran membantu memadamkan kebakaran kecil? Jawapannya adalah selimut kebakaran akan menghalang kemasukan oksigen yang membantu proses pembakaran
seterusnya menyebabkan api akan terpadam. Soalan yang ketiga, selain alat pemadam kebakaran, bahan apakah yang biasa digunakan untuk memadamkan kebakaran awal? Jawapannya adalah pasir. Baiklah murid-murid, anda telah pun menyaksikan atau menonton video ini sehingga ke penghujung video. Jadi cikgu harap anda telah pun faham berkaitan dengan alat pemadam kebakaran. Jika anda mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah bertanya guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Baiklah, cikgu harap anda telah pun subscribe channel Cikgu Noraini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.